membongkar pentaksiran kita, ya, bukan saja waktu PKP, ya, mungkin pada masa akan datang menggunakan konsep pentaksiran open book test, ya. Kemudian juga saya akan beri sedikit pencerahan tentang penentuan kaedah pemarkahan, marking, ya, yang ini pemarkahan secara holistik dan analitik. Saya juga akan beri sedikit, ya, pendedahan. Yang ini sebenarnya rubrik ni dia seperti apa yang ditanya pun tadi, ya, Cik Zul pun dah bentangkan, ya, dia perlu hands on lah saya rasa, ya, satu sesi khas untuk rubrik, ya. Tapi saya akan tunjukkanlah contoh, ya, penggunaan rubrik holistik, kenapa perlu kita gunakan rubrik, ya, dan akhir sekali menjelaskan prosedur pemeriksaan dan moderasi. Yang ini sebenarnya kalau dilihat tiadalah perubahan berbanding dengan buku panduan lama, ya. Tapi saya telah sediakan satu rumusan untuk panduan kepada semua kampus, ya. Memudahkan, ya, semua PD dan juga penyelaras kerja khusus untuk menggunakan rumusan ini nanti, ya. Alright, kita lihat dulu dalam aspek penentuan pemberatan markah bagi kerja kumpulan dan pentaksiran kumpulan, ya. Berdasarkan jadual ini, ya, saya dah perincikan jadual dalam buku panduan tu dia tak ada pecah ni, ya, tak ada pecahan ini. Okey, dan juga saya masukkan contoh di sini. Contoh, ya, saya pergi satu persatu, ya. Contoh di sini kalau katakan kursus A, ya, kursus 1A ni, ya. Sekiranya kita lihat dalam MK ataupun RMK, pentaksiran berterusannya 40%, 40% dan peperiksaan akhir 60%. Ya. Kadang-kadang kita keliru dengan benda ni. Kita tak perlu lihat apa dia wajaran untuk peperiksaan akhir. Kita lihat saja wajaran untuk pentaksiran berterusan, ya. Jadi apabila kita menggubal tugasan dalam JST, sekiranya dalam MK ataupun RMK ada menyatakan kerja kumpulan, tugasan dalam kumpulan, ya. Jadi biasanya yang ni penggubal MK tu patut juga, ya, mengikut akur kepada panduan inilah, ya. Baik, untuk group work, ya, ataupun kerja kumpulan, dia haruslah tidak melebihi 50% daripada wajaran pentaksiran berterusan. Ya. Jadi di sini 20. 20 is the maximum, ya, tak boleh lebih. Group work, ya, kerja kumpulan. Dan bagaimana kita nak mentaksir kerja kumpulan ini, ya, panduan yang telah diberi, ya, yang telah diberi oleh MQA pun, markah untuk kumpulan, ya, maksudnya bila kita bagi group work ni kerja kumpulan, markah kumpulan ini adalah semua orang dalam kumpulan itu dapat markah sama, ya. Maka itu tidak boleh melebihi 30% daripada wajaran pentaksiran berterusan. Ya, maksudnya, ya, katakan saya bagi contoh, kursus A ini ialah satu kursus mungkin dalam bidang bahasa ke, ya, sastra ke, ya. Dan group work ni mungkin pelajar perlu buat satu drama ke, ya, dan sebagainya, ya. Drama mungkin terdiri daripada 5 atau 10 orang pelajar, ya. Dan markah, ya, yang kita nilai, yang kita beri markah kepada semua orang markah sama, ya, maksimum 12 sahaja, ya. Jadi kita perlu agihkan 2 jenis pentaksiran dalam group work ini, ya, dalam kerja kumpulan ini. Maksudnya, maka untuk semua orang markah sama 12 dan 8 lagi ialah kita perlu agihkan ada satu rubrik ataupun senarai semak di mana kita beri markah individu. Ya, yang 20% lagi. Ya, this is the maximum lah, ya. Sekiranya dalam satu MK tu yang pentaksiran berterusannya 40% tetapi ke group worknya 10%, maka okeylah. Maka kumpulan tu dia boleh 10% sebab dia tidak melebihi wajaran dalam pentaksiran berterusan. Ya, okey. Saya bagi contoh kalau kursus B ni yang 50-50. Pentaksiran berterusannya 50. Ya. Dan maka group worknya wajaran untuk tugasan kumpulan tidak boleh lebih daripada 25%. Ya. Dan penilaian markah, ya. Markah yang kita beri untuk kumpulan semua markah sama tidak boleh lebih daripada 15. Ya. Begitu juga dengan yang wajaran pentaksiran berterusan 60. Ya.
Tugasan untuk kumpulan tidak boleh melebihi 30%, ya, dan markah untuk kumpulan tidak boleh melebihi 18, ya, dan seterusnya sehinggalah kursus yang 100% kerja khusus, ya. Group work kerja kumpulan boleh sampai ke 50%, that is the max, ya. Dan markah kumpulan di mana semua ahli kumpulan mendapat markah yang sama ialah 30% sahaja. 20 lagi ialah markah individu. Ya, okey, saya harap clear ya yang ini tentang aspek ini. Sekiranya ada soalan nanti anda boleh kemukakan selepas sesi pembentangan, ya. Seterusnya saya bergerak pula kepada soalan yang kedua, ya, tentang penggubalan item, ya, di mana saya dah jelaskan tadi dengan awalnya, ya. Sebenarnya pensyarah